Okey, Assalamualaikum Cik Yazid. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Okey Dengan Cik jelas. Yazid. Okey. Saya nak minta maaf Cik Yazid lah. Hari ni kita aturkan perjumpaan untuk ada sesi perbincangan. Okey Cik Yazid saya harap tidak mengganggu. Setakat ni tidak ah. Alhamdulillah Okey, sihat semua? Orang rumah semua sihat? Alhamdulillah setakat ni yang rumah yang seorang ni sihat lah. Sihat Okey, cikgu saya dimaklumkan saya ni bawa khidmat dekat sekolah ni. Okey, jadi saya ni orang kata dalam sesi berkenalan lah dengan Cikgu Yazid. Saya dimaklumkan Cikgu Yazid ni daripada PKG. Betul ke Cikgu? Ya saya berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi dengan orang kata dengan pelantikan sebagai KP ni Cikgu Yazid ni, jadi saya besar harapan lah Cikgu Yazid boleh membantu meningkatkan prestasi pencapaian BM sekolah kita Cikgu. Cikgu Yazid InsyaAllah. boleh saya tahu tak Cikgu Yazid ni dah berapa pengalaman mengajar, dah berapa tahun Cikgu? Saya tak lama sangat. Saya posting, saya betul-betul lantikan pertama saya pada tahun 2009 di Sekolah Firdaus Tebrau. Kemudian tak lama Okey. saya, sebenarnya 2009 tu tarikh saya lantikkan pertama. Tapi kalau ikutkan cerita, saya berada di sekolah tu dari tahun 2005. Sebab saya dapat sambung belajar untuk kursus dalam cuti. Jadi setiap kali cuti sekolah saya masuk ke maktab lah. Okay. Kemudian tahun 2013 saya berpindah ke pusat kegiatan guru sehingga tahun 2020. Jadi 2020 baru saya berpindah ke sekolah yang sekarang ni lah, sekolah kuliah SD kuliah 1. Okey, tahniah lah. Okey, sebenarnya sekolah kita ni betul lah dapat Cikgu Yazid kerana sekolah kuliah 1 ni Cikgu kita punya pencapaian pun dalam keadaan orang kata masih lagi belum cemerlang lagi lah. Mudah-mudahan dengan pelantikan Cikgu Yazid sebagai Ketua Panitia Bahasa Melayu dapat membantu guru-guru, murid-murid dan pencapaian sekolah. Cikgu dalam keadaan pandemik sekarang ni macam mana Cikgu kalau situasi dekat tempat Cikgu macam mana? Ada kes-kes yang melibatkan sampai kena PKPD ke Cikgu? Ada Cikgu Yazid? Setakat ni tempat saya tak ada lagi PKPD. Sekadar PKP yang telah dilancarkan lah dah bermula 1 Jun hingga 14 Jun ni. Jadi tak ada kena-mengena PKPD lah sebab kawasan ni kurang mendapat jangkitan COVID-19 yang berlaku ni. Jadi pandemik berjaya dikawal lah sedikit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey Cikgu, tujuan saya panggil Cikgu ni hari ni kita nak berbincang mudah-mudahan perbincangan kita ni boleh membantu menguruskan pengurusan PDPR Cikgu langkah Kementerian Pendidikan Malaysia menangguhkan sesi persekolahan baru-baru ini untuk menjalankan PDPR. Okey Cikgu, PDPR ni satu pengajaran baru untuk kita, untuk saya dan saya kira pun untuk Cikgu Yazid juga. Okey, apa yang Cikgu faham tentang PDPR ni Cikgu? Okey, baiklah. PDPR ni adalah pembelajaran dan pengajaran di rumah secara atas talian. Okey, bila kita lihat secara atas talian ni, kita perlu mahir tentang penggunaan ICT. Betul. Oleh guru-guru kepada murid. Bukan bermaksud guru sahaja perlu mahir dalam ICT, tapi murid juga perlu mahir dalam ICT. Dan kita sebagai guru ni perlu ada pelbagai model pengajaran kita sebab tak semua murid kita mempunyai talian internet. Betul Cikgu, ya betul Daripada apa yang saya lihat, sekolah kuliah 1 ni kebanyakan murid-murid kita terdiri daripada golongan B40. Okay. Dan B40 bukan B40 yang berada di atas sikit, tidak, tapi terlalu bawah B40. Terlalu bawah ada yang mata pencariannya berdasarkan gaji hari. Sekarang waktu pandemik ni yang bila katakan total lockdown atau kuarantin sepenuhnya di rumah, maka ramailah ibu bapa yang tidak mempunyai pendapatan disebabkan oleh gaji harian.
Okey, Dan, Cik Yazid, saya dapat data daripada PPD Kulai. Ni orang kata rambang daripada maklum balas KPM untuk persediaan guru-guru menghadapi PDPR. Okey, di sini ada menyatakan dia buat rambang maklum balas menyatakan 40% daripada guru-guru kurang bersedia menghadapi PDPR. Okey, adakah Cikgu Yazid kira realiti ni juga akan berlaku kepada guru-guru bahasa Melayu di sekolah kita? Guru-guru kita kurang bersedia. Apa pendapat cikgu? pada pendapat saya, sebenarnya guru-guru kita ni tak tergolong dalam 40% ni. Sebab apabila saya bertanyakan kepada guru-guru bahasa Melayu semua, mereka sekurang-kurangnya mampu untuk membina Google Form ataupun mengajar di dalam talian seperti Telegram. Okay. Walaupun mereka tidak menggunakan, ada yang tidak menggunakan Google Meet kerana disebabkan oleh capaian internet, tapi mereka menggunakan talian Telegram dan bersoal jawab dengan murid itu sendiri. Jadi murid pun boleh bersoal jawab dalam Telegram bersama-sama dengan guru, dan guru boleh mengajar menggunakan voice note. Jadi cara tersebut lagi mudah dan menyebabkan murid-murid dapat mengikuti pembelajaran. Dan ada juga yang menggunakan Google Meet. Jadi jika dikata 40% guru yang kurang bersedia ni, seingat saya untuk ekstrakurikuler 1 ni kurang sedikit lah. Kalau ada pun segelintir sahaja, tetapi tidak semua. Tidak berada dalam keadaan yang meletakkan kita kerisauan lah, maksud Cikgu Yazid. Okey, Cikgu Yazid, dalam masa yang terdekat ni saya menjangkakan kurang lebih dalam sebulan lagi PPDR kita akan bermula. Okey, Cikgu Yazid ada tak berbincang, berjumpa dengan rakan-rakan guru-guru bahasa Melayu di bawah pengurusan Cikgu Yazid selaku panitia? Cikgu Yazid boleh kenapasi tak apa lagi kaedah-kaedah yang boleh bantu cikgu bahasa Melayu ni supaya mereka ni lebih yakin, lebih performan dapat melaksanakan PDPR ni, cikgu. Macam mana cikgu melihat perkara ini, cikgu? Okey, beberapa sebelum bermula cuti sekolah hari itu, saya ada buat satu mesyuarat. Bukan mesyuarat lah, sebenarnya satu taklimat lah bersama guru-guru tersebut, membincangkan tentang bagaimanakah proses PDPR yang memudahkan mereka untuk melaksanakan. Okey. Jadi ada salah seorang guru bahasa Melayu kita yang telah memberi satu cadangan, iaitu membuat video yang mudah melalui menggunakan PowerPoint. Apabila di dalam PowerPoint tersebut telah dibuat satu slide tentang apa yang ingin diajar pada hari tersebut, dan mereka merakamkan terus daripada PowerPoint tersebut. Okey, jika kita lihat hanya PowerPoint daripada Microsoft Office 365 saja yang boleh dilakukan seperti berikut. Okey. Office 365 ni agak mudah, dan saya pun mengajar juga kepada guru-guru tersebut bagaimana menggunakannya, dan ada ramailah guru-guru bahasa Melayu yang pada waktu cuti sekolah ni sedang merakamkan video beserta membuat slide PowerPoint tersebut. Jadi itu adalah cara yang mudah dan kemudian akan diupload di YouTube untuk tontonan kepada murid pada minggu hadapan lah, apabila mulanya sesi PDPR. Okey, jadi bila saya berbincang dengan Cikgu Yazid, maksudnya Cikgu Yazid dah dapat maklumat bahawa cikgu kita ni sedang bersedia menambah ilmu dan kemahiran. Bila Cikgu Yazid, bagaimana dengan keaktifan ID Delima? Seraya difahamkan banyak situasi sekarang kita diminta untuk memperkasakan ID Delima. Sekala bahan-bahan PDPR, bahan-bahan guru boleh di-share, diguna pakai menggunakan ID Delima. Bagaimana guru-guru bahasa Melayu kita dengan ID Delima, Cikgu Yazid? Okey, setakat ni dan mengikut apa yang saya dapatan saya daripada guru-guru bahasa Melayu ni, ID Delima kebanyakan guru-guru tersebut menggunakan untuk membuat rancangan mengajar secara atas talian. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu-cikgu ni berkongsi dan juga menghantar latihan menggunakan Google Classroom, menggunakan ID Delima. Jadi murid-murid perlu masuk juga di dalam Google Classroom tersebut menggunakan ID Delima. Jadi secara tidak langsung kita berjaya meningkatkan penggunaan ID Delima dalam kalangan murid dan juga guru.
Okey, Cikgu Yazid, bila saya bincang dengan Cikgu Yazid, saya dapati Cikgu Yazid ni telah merancang banyak perkara. Contohnya Cikgu Yazid dah bantu guru-guru bahasa Melayu buat program, bantu mereka menghasilkan bahan, tambahan nilai lagi menggunakan pautan-pautan menghasilkan video-video dan sebagainya. Okey Cikgu, ada tak lagi strategi yang lain yang Cikgu Yazid boleh kenal pasti ni, di mana daerah-daerah kelemahan guru-guru kita ni supaya mereka ni memang orang kata dah boleh bersedia sangatlah. Kita tak ada masalah masa hari tu. Contohnya saya bagi isu kat sini bila saya dapati kalau kita mengajar secara PDPC bersemuka, guru-guru kita sekarang ni dibantu dengan Smart TV. Okey. Kalau katakan kita menggunakan Google Classroom, kita dapati guru-guru kita pun dah tak ada masalah, dah ada kemahiran. Betul tak juga Azil? Betul. Ada tak lagi pendekatan-pendekatan, contohnya kita kata kita nak perkenalkan Google Meet. Bagaimana keadaan Google Meet? Adakah guru-guru kita telah mahir menggunakan Google Meet? Cikgu Yazid? Okey. Apabila berceritakan tentang Google Meet ni, serba sedikitlah yang ingin saya beritahu bahawa saya pernah melaksanakan Google Meet bersama murid bahasa Melayu saya. Tetapi ada duka cita sedikit yang masuk kehadirannya agak kurang memberangsangkan. Apabila saya bertanyakan, yang masuknya seramai 6 orang. Okey. Kemudian apabila saya bertanyakan di dalam grup Telegram, mereka mengatakan bahawa masalah pertama adalah ibu bapa tidak mempunyai peranti yang cukup canggih untuk melaksanakan Google Meet. Itu yang pertama, sebab bila kita bayangkan golongan B40, maka saya terpaksa akur sedikitlah tentang perkara tersebut. Yang kedua adalah ibu bapa tidak mempunyai peranti untuk anak-anak dan mereka pula keluar bekerja. Jadi anak-anak tinggal di rumah bersama dengan kata abang atau kakaknya yang lebih besar lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ibu bapa yang mohon maaf bahawa mereka mempunyai talian internet tetapi tidak mempunyai data yang banyak. Google Meet ni ada satu kelemahan, iaitu apabila kita menggunakannya selama 1 jam, data yang digunakan agak tinggi, sebanyak 1 GB. Ini hasil dapatan saya lah apabila membuat Google Meet. Jadi ibu bapa yang tidak mempunyai kewangannya lebih agak sukar untuk mendapatkan data tersebut. Walaupun pihak telekomunikasi pernah memberitahu bahawa mereka memberikan 1 GB tambahan pada setiap hari. Tetapi itu tidak mencukupi kerana jika ada ibu bapa yang mempunyai 2 atau 3 orang anak, perantinya satu pun tidak boleh juga. Okey. Jadi ada beberapa kekangan Google Meet lah. Ikut pada guru-guru Google Meet, guru-guru memang mahir menggunakan Google Meet. Dan tak ada masalah. Tak ada masalah. Guru-guru kita semua mahir menggunakan Google Meet. Cuma di peringkat murid sahaja, bukan guru-guru tidak menggunakan Google Meet, tetapi hanya dapat sebanyak 6 ke 7 hingga 10 peserta sahaja yang hadir. Jadi seolah-olah guru ni terpaksa mengajar 2 kali. Yang pertama menggunakan Google Meet, yang kedua mengajar secara offline lah daripada Telegram. Jadi kita mengambil pendekatan, kebanyakan mengambil pendekatan menggunakan Telegram. Tetapi kemungkinan besar kita akan cuba juga menggunakan Google Meet untuk memberi pendedahan kepada murid bagaimana pembelajaran secara online akan berlaku. Okey, kalau seingat saya, apabila pandemik ini berlaku, pembelajaran online ni macam boleh kata berterusan jugalah sehingga bulan 8. Okey, Cikgu Yazid, maksudnya bila saya berbincang dengan Cikgu Yazid, kita boleh lihatlah antara cabaran-cabaran dalam kita menguruskan PDR, tapi walau bagaimanapun oleh kerana kita di peringkat awal mungkin cabaran-cabaran ini kita akan dapat teruskan kan. Saya yakinlah bukan saja di pihak guru, di pihak ibu bapa juga akan lebih orang kata memain peranan. Apa saja dalam kehidupan kita bila permulaan tu mungkin akan bergerak perlahan, bila dah ada
kita dah bersedia dan daripada ekonomi dan sebagainya, mungkin dalam ke depan PDPC kita akan lebih baik. Okey, daripada hasil perbincangan saya, Cikgu Yazid telah beri pilihan-pilihan. Agaknya apa sekarang ni sebagai ketua panitia, apa pilihan yang pertama yang betul-betul yang kita nak cikgu bahasa Melayu, guru bahasa Melayu kita ni yang fokus nak buat apa? Yang memudahkan PDPC ni. Kepada pandangan Cikgu Yazid, apa yang kaedah yang memudahkan cikgu. Sebab apa? Di akhir matlamat kita hendakkan PDPR kita dapat dijalankan. Okey, dan pilihan kita terletak pada Cikgu Yazid kata diletak tangan kepada guru. Di mana kesesuaian, sekiranya murid kita tak boleh gunakan Google Meet, kita akan berpindah kepada kaedah-kaedah yang sesuai dengan kaedah yang dia boleh mampu. Apa pendapat Cikgu Yazid? Apa medium PDPR yang sangat mudah untuk guru gunakan dan murid boleh terima PDPR kita setakat ni? Okey, baiklah. Untuk rumusan saya kat sini, apabila kita sebut tentang PDPR ni, kita berharap agar semua murid berjaya atau semua murid dilibatkan untuk pembelajaran, sesi pembelajaran. Kita tidak mahu ada seorang murid pun ada yang tertinggal daripada pembelajaran setiap hari. Okay. Jadi apabila kita menggunakan medium Telegram setakat inilah, menggunakan medium Telegram, boleh dikatakan 90% murid menyertai walaupun ada yang lewat disebabkan oleh kekangan ibu bapa yang bekerja. Okey, tetapi ibu bapa masih mengambil peranan, walaupun dia balik kerja je, dia akan memohon anaknya untuk belajar menggunakan talian Telegram yang kita berikan dengan video-video yang kita dah rakam apa semualah. Jadi tidak ada masalah bagi murid untuk tidak menyertainya. Jadi guru-guru rasanya lebih kepada menggunakan talian Telegram dan juga kerja-kerja yang diberikan berdasarkan buku teks, buku kerja dan buku aktiviti. Pada masa yang sama, guru-guru membuat video untuk penerangan bagaimana melaksanakan dan juga bagaimana membuat latihan tersebut. Jadi tidak ada yang tertinggal lah. Ada juga murid yang tidak mampu dan tidak mempunyai sebarang peranti kerana ada ibu bapa yang hanya mempunyai telefon bimbit, bukan telefon bimbit yang canggih. Telefon bimbit yang tidak ada talian internet. Jadi di situ guru-guru ada juga menyediakan modul, modul pembelajaran secara bermesej lah. Kita sediakan modul, kita letak di untuk pengawal keselamatan, maka ibu bapa tersebut akan datang ambil modul tersebut lah. Dan apabila mereka tidak faham bagaimana caranya, guru-guru terpaksa mengajar menggunakan mesej biasa. Mesej yang zaman-zaman dahulu kita lah, yang tidak menggunakan talian internet. Itu juga atas usaha guru-guru tersebut lah. Dan juga guru-guru tersebut pernah menelefon ibu bapa tersebut yang tidak mempunyai peranti yang canggih dan mengajar secara atas telefon, kata talian, bicara dalam telefon panggilan. Tahniahlah Cikgu Yazid selaku Ketua Panitia. Cikgu Yazid ada kebolehan menguasai bidang-bidang kemahiran dan saya kira guru-guru bahasa Melayu di bawah Cikgu pun juga meletakkan harapan supaya Cikgu Yazid membantu mereka apa saja bidang. Sekarang ni kita tidak boleh kata ICT sangat penting dalam pengurusan PDPR. Mudah-mudahan cikgu-cikgu di bawah urusan Cikgu Yazid dapat ditingkatkan lagi kemahiran mengikut keperluan semasa dan di bawah Panitia Bahasa Melayu juga telah kena pastikan apa kaedah-kaedah yang sesuai dengan murid-murid yang mereka mampu untuk mengikuti PDPR dan saya ucapkan terima kasih pada Cikgu Yazid hari ini kita berkongsi sebab apa untuk menguruskan PDPR ni bukan benda baru bukan benda-benda yang kita biasa buat. Bila benda baru banyak situasi yang kita kena terima, kita kena fikir apa cabaran-cabaran dan saya yakin Cikgu Yazid boleh menguruskan guru-guru di bawah cikgu dengan baik dan Cikgu Yazid juga ada kemahiran dan maksudnya pakej tu ada dan saya kira juga Cikgu Yazid boleh menjalankan PDPR dengan baik dibantu dengan rakan-rakannya. Cikgu Yazid saya minta maaf lah kita terpaksa menggunakan Google Meet pada hari ini kerana dalam situasi pandemik
banyak cabaran. Kita sebagai guru banyak cabaran. Jadi apa saja cabaran kita kena hadapi. Itulah situasi normal baru dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan guru kita, dengan murid-murid kita. Okey, Cikgu Yazid, di akhir perbincangan ada harapan apa lagi Cik Yazid nak share dengan saya? Harapan saya berharap agar pandemik ni cepat-cepatlah hilang supaya kita dapat bersemuka dengan murid, kerana bila kita bersemuka dengan murid, lebih banyak ilmu dan lebih banyak pemahaman murid boleh dapat, dan kita rasa selesa apabila kita bersemuka dengan murid tersebut. Ya. Okey, bukan saja di pihak Cikgu Yazid, saya sendiri pun kita dah biasa PDPC bersemuka, walau bagaimanapun dengan benda baru kita terpaksa menghadapi cabaran. Okey Cikgu Yazid, terima kasih dalam perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan PDBR dengan berkesan. Okey, sekian Cikgu Yazid, kita jumpa lagi. Okey, terima kasih Cikgu Yazid. Ya, sama-sama. Bye.